Pulau Pinang habis dah Islam sebab azan tak boleh. Tapi bila esko agama waktu itu Datuk Malik tegur, terus orang yang sama minta maaf, salah. Jadi hal ini berterusan. Jadi konteks istilah Arau tadi 3R. Nah, saya katakan bahawa mengamalkan politik identiti, kalau kita tegak di atas landasan itu tanpa menyentuh istilah yang saya contohkan tadi, itu tak ada masalah. UMNO politik identiti Melayu tu dah sejak 1946. PAS dan Islamnya sejak 1951. Tak apa. Cuma bila pertembungan politik berbeza tu, beza politik dikatakan beza akidah, itu masalah. Itu masalah pada saya. Boleh, Muhammad? Kerana itu spesifik dalam penggulungan ini. Soalan spesifik. Sila. Okey, terima kasih. Yang lain tolong duduk. Terima kasih. Bagi pengawasan. Saya mengakuilah apa yang disebut oleh Yang Berhormat tu ada fakta-fakta dan sebagainya. Cuma bagi kita, penguat kuasa undang-undang tidak boleh dibuat secara double standard kepada kumpulan-kumpulan tertentu saja. Spesifik saya nak tanya. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik yang berada dalam dewan ini jugalah. Saya baca secara verbatim sebagaimana disiarkan dalam quote, selain itu saya harus mengakui jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas, adakah itu salah? Di sana mereka mengatakan anda tidak boleh minum, tetapi selagi Pulau Pinang masih kekal, anda boleh minum seperti biasa. Yang pertama. Yang kedua, lebih penting, dalam gelombang hijau ini mereka melihat kuil kamu dengan rasa tidak senang, terutamanya kuil India. Jika mereka tidak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkannya. Tidak benarkan kamu semayang. Tapi ingat, selagi Pulau Pinang masih kekal, rakyat boleh bersemayang. Pertama, dari segi minum arak, Yang Berhormat pernah jadi ahli parlimen satu penggal di Kelantan. Kelantan yang diperintah sejak tahun 90. Pernahkah kerajaan Kelantan mengharamkan orang bukan Islam minum arak? Sehingga sekarang ini tak pernah. Dan adakah selama ini negeri-negeri yang diperintah oleh apa yang disebut gelombang hijau, semua orang fahamlah, menguatkuasakan undang-undang kuil-kuil India ataupun rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan didirikan? Malahan di Kelantan juga semua rumah ibadat bukan Islam dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan sepenuh kerjasama oleh pihak kerajaan. Adakah statement seumpama ini tidak dianggap bahaya, hasutan dan juga bercanggah dengan 3R? Terima kasih. Hal yang mungkin boleh saya tambah lagi. Yang bangkitkan itu, Kertas siasatan telah dirujuk kepada AGC pada 7 bulan 7 dengan di bawah Seksyen 505C. Terjawab? Tak? Terjawab? Tak ada masalah. Kertas siasatan dah lengkap, dah dirujuk pada AGC. Nak ambil pendekatan cara itu, saya privy kepada semua maklumat kertas siasatan dan ungkapan yang jauh lebih dahsyat. Itu tak kondusif. Menggulung ini peringkat dasar dia, kita nak berikan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada istilah ni. Saya bagi contoh, Yang Berhormat bagi contoh, tak habis. Jadi cerita dia adalah untuk tidak lagi mengamalkan politik seumpama ini. Susahlah, kena cuba. Yang itu aja. Yang Muhammad sebut tadi, dengan terus saya boleh jawab. 7 bulan 7, kertas siasatan telah diserahkan pada Peguam Negara di bawah kanun kesiasaan 505C. Dan tak ada isu. Tapi kalau saya nak sebut, apakah ada juga kertas siasatan yang telah lengkap dan untuk terhadap beberapa nama di depan, saya juga boleh sebut. Tapi itu urusan Peguam Negara, biar dia sebutlah. Nampak tak? Biar dia sebut. Misalnya kan tak? Sebab kita kata hormat raja. Raja ni maksudnya apa Yang Berhormat? Ketua agama. Ada satu negeri ketua agama kata tak boleh lagi menyampaikan ucapan politik, program politik dalam masjid. Betul? Kita hormatlah ketua agama. Tapi ada yang sebut terhadap arahan ataupun dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ya, saya sebut arahan tuanku bukannya perintah yang qat'i. Memang Allah Ta'ala saja yang qat'i, ya, keluaran Quran. Perintah tuanku bukan qat'i. Apa dia perintah tuanku? Masjid jangan digunakan sebagai medan politik.
Apa reaksinya? Reaksinya, perintah tuanku bukan khata'i. Saya akan terus bercakap. Sebab itu ada aduan. Ya. Karena itu saya katakan bahawa kita kata hormat gajah. Hormat gajah adalah rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara. Bahkan di sini dituduh sebagai tak menghormati gajah. Tapi bila raja yang meminta kata jangan gunakan masjid untuk kuliah politik sebagainya. Jangan bawa politik dalam masjid. Orang yang sama yang tuduh sini bahawa kami ini tak hormat raja, orang yang sama. Raja kata-katanya bukan qata'i. Betul. Tapi dalam konteks dia itu maksudnya nasihat raja. Yang dikeluarkan nasihat itu melalui Maidam, pihak berkuasa negeri. Kenapa harus diungkap bahawa perintah raja bukan qata'i? Bukan putus, bukan muktamad. Maksudnya apa? Boleh dilanggar. Pada masa yang sama, nafas yang sama, di sini digelar sebagai tak menghormati raja, nak hapus Islam dan segala macam. Ini hakikatnya.